Taib tahu tak selama ni bacaan yang Taib baca Quran tu, Taib tahu tak tu qiraat apa, riwayat apa, tariq apa? Ha Taib? Tak tahu. Tak tahu. Akif tahu tak? Kakak Ifah? Tak tahu. Nailah? Tak tahu. Okey. Kan kita baca Quran tu, ya. Kita kena tahulah kita baca ikut qiraat apa, riwayat apa, tariq apa. Ya. Kan macam dalam mazhab, dalam fiqh kan ada mazhab kan? Mazhab Syafi'i, Hambali, kan? Maliki, Hanafi. Okey, dalam bacaan Quran, ya. Dalam bacaan Quran ada 10 qiraat. Ya, ada 10 imam qiraat. Ya. Dan 10 imam 10 qiraat ni adalah mutawatirah. Maknanya sahih lah. Qiraat ni adalah sahih. Maknanya kalau kita baca dikira sebagai ibadah. Kalau kita bawa dalam solat pun sah solat kita sebab dia adalah qiraat mutawatirah ni qiraat yang sahih lah. Maknanya daripada Rasulullah. Daripada Nabi. Nabi dapat daripada malaikat Jibril pun macam tu. Semua sekali qiraat. Yang 10 qiraat tu tadi. Faham tak? Jadi ada 10 dalam bacaan Quran ada 10 qiraat yang mutawatirah, yang sahih daripada Rasulullah. Maknanya qiraat ni, perbezaan bacaan Quran ni, qiraat ni adalah perbezaan bacaan Quran. Jadi semua bacaan ni tadi yang 10 qiraat ni semuanya daripada Nabi. Maknanya memang dah wujud masa sejak zaman Nabi lagi. Bukannya qiraat tu wujud selepas Nabi wafat, tak. Maknanya memang masa zaman Nabi lagi dah ada kepelbagaian bacaan Quran tu, qiraat tu tadi yang disebut sebagai qiraat. Kan dia ada 10 qiraat. Semua tu daripada Nabi. Nabi dapat daripada Jibril macam tu. Maknanya qiraat tu memang dah ada daripada zaman Nabi lagi. Bukannya qiraat tu wujud selepas Nabi wafat, tak. Faham tak? Semua tu sahih. Ya, semua qiraat ada yang 10 tadi tu, ya, adalah mutawatirah, sahih. Maknanya kalau kita baca dikira sebagai ibadah dan kalau kita bawa dalam solat pun sah solat kita. Ya, sebab qiraat tu adalah qiraat yang sahih yang diiktiraf. Faham ke? Faham. Kemudian qiraat tu pula kan ada 10 qiraat. Setiap imam qiraat tu dia ada 2 perawi dia. Dia ada 2 perawi. Jadi ada 10 imam. Setiap imam ada 2 orang perawi. Perawi ni kira macam anak murid dia lah. 2 orang perawi. Jadi kalau kita kira daripada 10 qiraat dan setiap qiraat tadi ada 2 riwayat. Jadi ada 20 riwayat bacaan. Faham tak? Ada 20 riwayat bacaan. Ada berapa semua? Qiraat ada 10 qiraat. 10 imam qiraat. Setiap imam qiraat ada 2 perawi. Jadi ada 2 lah riwayat bagi setiap imam tadi. Jadi jumlah riwayat ada berapa? 20? 20 lah, 20 riwayat. Sebab 10 imam, setiap imam ada 2 perawi. 10 qiraat tadi. Jadi setiap qiraat tadi ada 2 riwayat. Jadi ada berapa semua riwayat? Ada 20 riwayat bacaan yang sahih. Okey. Semua qiraat ni, ya, semua 10 qiraat ni, 20 riwayat ni adalah mutawatirah, adalah qiraat mutawatirah. Maknanya sahih daripada Nabi. Maknanya bila qiraat tu dikira sahih, dia dikira sebagai Al-Quran. Jadi kita tak boleh menolak mana-mana qiraat. Kalau kita menolak mana-mana qiraat, sama dengan kita menolak Al-Quran. Hukum dia kafir. Ataupun tak boleh juga kalau kita melebihkan mana-mana qiraat, kita melebihkan salah satu qiraat ke atas qiraat yang lain. Contohlah kan, kita baca riwayat Hafs, kan? Sekali kita dengar riwayat lain, macam contohlah riwayat Warsh, dia baca lain sikit. Macam solatihim, dia baca solatihim, dia tebalkan lam, kan? Jadi kan dia bunyi macam pelik, tapi benda tu sahih. Riwayat tu bacaan tu betul, dikira sebagai Quran, kan? Jadi kita tak boleh kata
riwayat Hafs lagi baik daripada riwayat Hafs lebih baik daripada riwayat Warsh. Tak boleh. Kita tak boleh tolak mana-mana qiraat ataupun riwayat dan tak boleh melebihkan mana-mana riwayat ataupun qiraat ke atas qiraat yang lain. Maknanya kita kata riwayat Hafs lagi baik daripada Warsh. Boleh tak? Tak boleh. Ya, tak boleh. Kita menolak hukum dia kafir. Kalau kita lebihkan salah satu qiraat ke atas qiraat yang lain pun hukum dia kafir. Jadi semua qiraat ataupun riwayat itu sama. Sama. Dia punya taraf dia sama. Semua dikira sebagai Al-Quran. Faham? Semua dikira sebagai Al-Quran. Okey. Lepas tu, okey. 10 imam, dia ada 10 imam qiraat. Imam yang pertama, Imam Nafi'. Imam Nafi'. Ya. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Amru. Yang keempat, Imam Ibnu Amir. Yang kelima, Imam Asim. Yang keenam, Imam Hamzah. Yang ketujuh, Imam Al-Kisai. Yang ke-8, Abu Ja'far. Yang ke-9, Ya'qub. Dan yang ke-10, Khalaful Ashir. Okey, dia ada 10 imam qiraat. Faham? Kita ikut imam yang kelima, Imam Asim. Imam Asim. Okey, kan tadi Abah ada sebut 10 imam ni, dia setiap imam tu ada 2 perawi. Faham? Ingat tak tadi? Maknanya Nafi' ada 2 perawi. Qalun dengan Warsh. Kemudian Ibnu Katsir ada 2 perawi. Al-Bazzi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga, Abu Amru ada 2 juga perawi dia. Ad-Duri dengan As-Susi. Yang keempat, Imam Ibnu Amir ada 2 juga perawi dia. Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima, Imam Asim. Kita ikut Imam Asim, ada 2 juga dia punya perawi. Syu'bah dengan Hafs. Okey, Syu'bah dengan Hafs. Okey. Kemudian yang keenam, yang lain tu kita tahu je lah. Yang lain tu kita macam Hamzah. Yang keenam Hamzah. Khalaf dengan Khalad. Kemudian Al-Kisai. Duri dengan Abul Harith. Macam itulah. Yang ke-8, Abu Ja'far. Ibnu Wardan dengan Ibnu Jammaz. Kemudian Ya'qub, Ruwais dengan Rauh. Kemudian Khalaful Ashir, Ishaq dengan Idris. Ada 20 riwayat. Okey, kita tengok kita punya imam. Yang kelima, Imam Asim. Kita ikut Imam Asim. Okey, Imam Asim, dia ada 2 perawi. Yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafs. Okey, kita ikut riwayat Hafs. Kita ikut rawi yang kedua. Maknanya bacaan kita mengikut riwayat Hafs daripada Imam Asim. Jadi kita yang kita baca sekarang ni, kita ikut riwayat Hafs daripada Imam Asim. Jadi kita punya bacaan riwayat Hafs an Asim. Faham? Yang macam kita baca sekarang ni, yang kat Malaysia ni, yang kita baca tu adalah riwayat Hafs daripada Imam Asim. Okey. Tapi daripada riwayat tadi, dia ada pecahan lagi. Dia ada tariq, dia sebut tariq. Dia sebut tariq. Tariq. Ataupun dalam bahasa Melayu dia aliran. Dia sebut imam yang tadi tu, riwayat Hafs tu, riwayat Hafs dia pecah pula kepada tariq Asy-Syatibi dengan Al-Jazari, ataupun ada juga yang sebut tariq Thayyibah. Okey, daripada Hafs tadi dia pecah kepada pada tariq Asy-Syatibi dan juga Al-Jazari ataupun Thayyibah. Tapi tariq Al-Jazari, tariq Asy-Syatibi. Kita ikut tariq Asy-Syatibi. Jadi kita punya bacaan, kita kena tahu bacaan kita adalah mengikut riwayat Hafs an Asim tariq Asy-Syatibi. Yang macam kita baca sekarang ni, yang kita baca munfasil dengan 4 harakat. Mutasil pun dengan 4 harakat. Yang dengan yang lain-lain lah yang kita baca yang sekarang ni, bacaan yang kita baca tu adalah mengikut riwayat Hafs an Asim tariq Asy-Syatibi. Okey. Kalau kita dengar, contoh kalau katakanlah macam kita pergi, kalau lah orang yang pergi umrah ataupun dia pergi ke negara-negara Arab, ke Mesir ke, dia akan dengar bacaannya
berbeza sikit dengan bacaan yang kita baca. Itu riwayat dia sama, riwayat Hafs juga daripada Imam Asim, tapi torik dia lain. Dia bukan torik Syatibi. Dia baca torik Jazari. Salah satu daripada torik Jazari ni banyak. Torik Jazari ni banyak. Dia baca salah satu daripada torik Jazari, dia baca mak munfasil, dia baca 2 harakat. Mak munfasil macam contoh qul ya ayyuhal kafirun tu, itu adalah mak munfasil, kita baca 4 harakat. Kalau kita pergi negara Arab, dia baca dengan 2 harakat. Qul ya tu dibaca 2 harakat. Yang itu adalah sama riwayat Hafs an Asim, cuma torik dia lain. Torik Jazari. Torik Al-Jazari. Okey. Jadi kalau kita nak baca torik Al-Jazari, boleh. Maknanya kita nak baca dengan 2 harakat munfasil, boleh. Jadi kita baca keseluruhan Quran tu dengan 2 harakat munfasil, tapi kita kena ada tempat-tempat tertentu yang kita kena ubah. Ya? Ada tempat-tempat tertentu yang kita kena ubah. Dia tak sama dengan torik Asy-Syatibi. Sebab tu kita kena tahu. Tak apa, yang tu nanti kita tengok perbezaan antara torik Syatibi dengan Jazari. Jadi siapa yang nak baca dengan 2 harakat munfasil, dia kena tahu apa perbezaan antara Syatibi dengan Jazari yang baca dengan 2 harakat tu. Jadi dia bukan setakat dia ubah 2 harakat munfasil, yang lain sama tak? Yang lain tu ada beberapa tempat yang dia tak sama dengan torik Asy-Syatibi. Ya, jadi faham tak sekarang ni kita baca ikut apa? Bacaan yang mana? Kita baca ikut riwayat apa? Riwayat Hafs daripada Imam Asim. Toriknya torik Asy-Syatibi. Ya, sebab tu kalau kita macam orang yang pergi umrah ataupun dia pergi negara-negara Arab lah, pergi Mesir ke mana-mana, nanti dia dengar bacaannya tak sama dengan kita. Kita akan baca tempat yang saktah. Contohlah waqila man raq. Kita baca saktah. Ataupun kallabal rana ala, kita baca dengan saktah. Tapi tiba-tiba kita pergi Mekah contoh, kita dengar dia baca waqila marwaq, disambung. Kallabarrana, dia baca sambung. Sebenarnya itu yang tu adalah riwayat Hafs juga. Riwayat Hafs daripada Imam Asim, tapi toriknya bukan torik Asy-Syatibi. Sebab tu dia boleh baca tempat yang tu sepatutnya kalau kita sambung kena saktah, tapi dia baca tanpa saktah. Dia idgham kat situ. Sebab waqila marwaq, nun mati bertemu ra. Kallabarrana, lam bertemu ra. Dia baca, dia idghamkan kat situ. Ya. Tapi itu riwayat sama dengan kita, imam sama, cuma torik dia tak sama. Faham tak? Jadi bacaan tu tak salah. Jangan kita kata, kenapa dia baca waqila marwaq? Kenapa dia tak saktah? Salah dia baca tak? Bukan salah. Dia baca ikut torik yang lain. Faham tak? Salah satu daripada torik Al-Jazari. Faham? Ada apa-apa nak tanya? Okey, jelas? Alhamdulillah.